Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk bab yang ke-7, iaitu hari kiamat. Kiamat bermaksud berlakunya kemusnahan dan kehancuran alam ini apabila tiba waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermulanya kehidupan baru di alam yang lain yang dinamakan alam akhirat. Penjelasan akan terjadinya kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, antaranya idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah. Apabila berlaku hari kiamat itu, idza waqa'at al-waqi'atu, al-waqi'ah merupakan salah satu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku kiamat, kata Allah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya ataupun berlakunya. Yang berlakunya kiamat itu tiada siapa pun dapat mendustakannya. Kejadian di hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Itu makna khafidatun. Khafidatun yakni merendahkan, menjatuhkan, iaitu golongannya ingkar. Semasa di dunia mereka ingkar. Ingkar yakni tidak beriman lah, kena kufur. Kufur itu sinonim dengan ingkar. Orang yang kufur iaitu orang yang mengingkari, yang enggan, yang berdegil untuk beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Rafi'atun, pada yang sama kiamat meninggikan, iaitu meninggikan golongan yang taat. Idza rujjatil ardu rajja, apabila berlaku, ia berlaku, ni kiamat berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Sebenar-benar goncangan. Dan gunung ganang hancur, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Fakanat haba'an munbassa, sehingga menjadilah ia, yakni gunung ganang itu, debu yang bertebaran atau berhamburan. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu pula pada ketika itu akan menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya, iaitu golongan kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah, kemudian golongan kiri, ahli neraka. Golongan kanan ahli syurga, golongan kiri ahli neraka, dan yang ketiganya as-sabiqun, golongan yang terkehadapan ataupun yang terdahulu di dunia dalam beramal saleh, lalu mereka terdahulu di akhirat dalam menerima kurniaan Allah Subhanahu wa taala ataupun syurga. Golongan kanan, kenapa ahli syurga dinamakan golongan kanan?
Kerana mereka menerima buku tercatan dari tangan kanan ataupun melalui tangan kanan. Adapun golongan kiri, mereka menerima buku catatan amalan melalui tangan kiri. Dan sebahagian ulama menyatakan golongan kanan adalah golongan yang dilihat oleh Nabi SAW semasa Mi'raj ketika bertemu dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ketika dia beralih ke kanan, dia gembira, dia senyum, kerana yang berada di sebelah kanannya itu masa kumpulan manusia yang ramai, yang merupakan anak-anak cucunya, yang bakal menjadi ahli syurga. Namun tak kala dia beralih ke kiri, yang Nabi Adam dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW, tak kala ia beralih ke kiri, yang dilihatnya tak kala Nabi Adam AS beralih atau memandang ke kiri, dia menangis, kerana yang sebelah kirinya itu adalah anak-anak cucunya yang bakal menjadi ahli neraka. Itu sebab itu dinamakan golongan kanan, iaitu golongan yang berada di sebelah kanan Nabi Adam AS, dan dinamakan ahli neraka golongan kiri, iaitulah yang berada di sebelah kiri Nabi Adam AS. Mempercayai berlakunya kiamat adalah wajib, di mana ia termasuk dalam rukun iman. Mana-mana orang Islam yang menolak berlakunya kiamat, dia adalah kufur dari agama, ataupun dalam bahasa lain diisytiharkan murtad daripada agama. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan mendustakan akan menemui hari akhirat, sia-sialah perbuatan mereka, habitat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Hal yuzauna illa ma kanu ya'malun. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, maka itulah yang akan dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi di antara amalan kebanyakan daripada kita menganggap amal ini hanyalah anggota. Kata alim ulama, amalan ini ada dua, amal hati dan juga amal anggota selain daripada hati. Amal hati ni iaitulah yakin, percaya, ikhlas, khusyuk, tawaduk, rendah diri, tawakal. Itu semua amalan-amalan hati yang akan turut niat pun amal hati juga yang akan turut dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan sudah tentu di sini dalam berkait dengan ayat ini, iaitulah keyakinan hati kepada hari akhirat, kepada ayat-ayat Allah dan juga hari akhirat. Kerana perkataan kazzabu walladzina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan ini, dia hati dululah, kerana dikatakan iman itu ialah at-tasdiq, percaya dengan hati. Kufur pula at-takzib, mendustakan dengan hati. Dan setelah itu barulah pergi kepada pengakuan lidah, dan setelah itu barulah mensempurnakan keyakinan hati dan juga pengakuan lidah itu dengan amal salih, supaya kita boleh menjadi al-mu'min yang sebenar, al-mu'min yang sempurna, al-mu'min al-kamil. Bila akan berlakunya kiamat? Kiamat pasti akan berlaku. Namun persoalan bilakah akan terjadinya kiamat, hanya Allah yang mengetahuinya.
Tarikh kiamat termasuk dalam perkara-perkara tersembunyi yang ilmu tentangnya berada dalam simpanan Allah hinggalah saat dia mendedahkannya kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah 'indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah pada sisinya lah, pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah ke sahajalah. Bahasa yang tepatnya sahajalah ke sahajalah. Sungguhnya Allah hanya pada sisinya sahajalah. Mana yang tepatnya? Sahajalah ke sahajalah? Sahajalah. Ada sahajalah. Lah dengan sahaja pisah ke dekat. Pisah ke dekat. Dekat. Hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini semua urusan-urusan yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui, yang mana apabila dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala barulah manusia mengetahui. Tanda-tanda kiamat. Sekalipun tarikh tepat kiamat tidak diketahui, namun tanda-tanda akan berlakunya kiamat didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Jadi tarikh kiamat disembunyikan oleh Allah, tapi tanda-tanda berlakunya kiamat, ada yang kecil ada yang besar, didedahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum." Kiranya golongan yang ingkar masih tidak mau menerima peringatan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya telah berlaku tanda-tanda kedatangannya. Kalaulah demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberikan kepada mereka apabila saat kiamat itu telah datang kepada mereka. Jadi manusia ini selagi mana belum tiba, belum sampai, selagi mana masih ada hayat atau muka dunia ini, nyawa belum sampai di kerongkong, dan begitu juga selagi mana belum tiba kiamat, sebelum matahari muncul dari arah barat, maka pintu taubat masih belum ditutup oleh Allah. Tapi kata Allah, kalau sudah tiba masa kiamat, maka bagaimana mereka nak dapat menerima peringatan lagi? Kerana pada saat itu peringatan, kalau taubat pun sudah tidak berguna lagi. Jadi apakah mereka menunggu saat itu untuk menerima peringatan daripada Allah? Saat di mana peringatan tidak akan beri manfaat lagi, kerana keislaman dan juga taubat sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala lagi. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebutkan dalam
bahasa Arabnya faqad jaa asyratuha, asyratus saah, iaitu tanda-tanda kiamat. Allah Ta'ala sebut semua telah berlaku tanda-tanda kiamat. Jadi di antara tanda kiamat itu ialah kedatangan Nabi Muhammad SAW sendiri, kerana baginda adalah Nabi akhir zaman. Jadi apabila datang penutup Nabi terakhir telah muncul, jadi menunjukkan bahawasanya dunia sendiri pun sudah berada pada tempoh yang terakhir. Jadi tanda-tanda kiamat ada 3 kategori: tanda-tanda kecil, tanda-tanda pertengahan, tanda-tanda besar. Alamatul kubra. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecil bagi kiamat bermaksud tanda-tanda kiamat yang telah pun terjadi dan telah pun berlalu. Itu makna tanda-tanda kecil mengikut takrifan alim ulama, mana sudah pun berlalu. Macam contoh, macam kita kata Nabi Muhammad SAW telah pun berlaku. Jadi yang pertama, tanda-tanda kecil ialah terutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana baginda adalah Nabi dan Rasul terakhir, menandakan bahawa dunia ini telah berada di penghujungnya. Dunia telah berada di penghujungnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, jarak di antara aku diutuskan dan kiamat ialah seumpama 2 jari ini. Baginda mendekatkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi Nabi syaratkan beginilah 2 jari telunjuk ni. 2 jari telunjuk, jari telunjuk dipanggil juga musabbihah, jari tasbih, dan juga jari tengah. Jadi boleh ditengok, boleh dibaca dari 2, sama ada daripada kanan ke kiri, mana berdampingan. Jadi menunjukkan bahawasanya kalau ini Nabi Muhammad, maka ini kiamat, mana tidak ada lagi Nabi. Di celah-celah ini tidak ada Nabi lagi. Selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka terus akan berlaku kiamat. Ataupun lihat daripada atas ke bawah, makna dengan kalau kita kata jari tengah ni umur dunia, jari tengah ni umur dunia lebih panjang daripada jari telunjuk. Makna jari telunjuk ini, di hujung jari telunjuk ini ialah menggambarkan kedudukan tempoh kedatangan Nabi Muhammad. Di dunia yang tinggal sikit lagi lah ujung. Ujung dipanggil baki jari telunjuk, jari tengah ni. Jari tengah kan lebih panjang daripada jari telunjuk. Jadi sikit lagi. Dunia ni tempoh, umur dunia ni hanya tinggal sedikit berbanding dengan tempoh dia yang panjang itu. Jadi sebab itu, tapi jangan kita andaikan bahawa bila datang Nabi Muhammad maka 1000 tahun akan berlaku kiamat, ataupun 2000 tahun, 3000 tahun. Dia mungkin boleh pergi sampai 10,000 tahun. Dan 10,000 tahun bermakna mungkin 8,000 tahun lagi akan berlaku kiamat. Itu boleh berlaku kerana dia melihat kepada umur dunia itu sendiri. Wallahu a'lam. Yang kedua, bulan terbelah. Salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah bulan terbelah. Dan sekaligus bulan terbelah ini merupakan tanda berlakunya kiamat, kerana disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, di mana iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan kiamat dan terbelahlah bulan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, penduduk-penduduk Mekah telah meminta dari Rasulullah SAW supaya memperlihatkan kepada mereka suatu tanda, yakni mukjizat.
lalu baginda memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Ini hadis ini menunjukkan bahawa peristiwa terbelahnya bulan itu sudah berlaku pada zaman Nabi SAW, dan dia menjadi salah satu tanda hampirnya kiamat. Kerana dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan ayat ni, kita masukkan ayat ini. Iqtarabat. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan telah hampir. Iqtarabat, telah hampir saat kedatangan kiamat. Wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah, dan terbelahlah bulan. Jadi sebagai ulama menyatakan bahawa dia menggambarkan kepada situasi ketika berlaku kiamat, dan sebagai ulama menyatakan bahawa dia merujuk kepada saat hampirnya kiamat. Sebagaimana kerana peristiwa terbelahnya bulan itu telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Kemudian tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda kiamat yang pertengahan bermaksud tanda-tanda yang telah pun berlaku namun belum berakhir, yakni belum berlalu, malah ia semakin bertambah dari masa ke semasa. Di antaranya berdasarkan hadis Nabi SAW. Tanda-tanda kiamat yang pertengahan bermakna tanda-tanda yang telah pun berlaku tapi belum berakhir. Yang belum berakhir mana masih berlaku dan akan terus berlaku sehingga hari kiamat betul-betul berlaku lah. Belum makna sehingga tercetusnya kiamat. Di antaranya berdasarkan hadis Nabi SAW ialah urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkeahlian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, tak kala Nabi SAW telah sedang berada dalam satu majlis bercakap-cakap dengan satu kaum, tiba-tiba datang seorang Arabi, yakni Arab Badui atau Arab kampung, bertanya kepada baginda, bilakah akan berlakunya kiamat? Nabi tidak melayaninya, sebaliknya meneruskan percakapannya dengan kaum tadi. Apabila selesai, barulah baginda bertanya, siapakah yang bertanya tadi? Arabi itu menjawab, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjelaskan, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kiamat. Jadi kata ulama, ini sedang berlaku, dan telah berlaku dan akan berlaku, bahkan sekarang pun sedang berlaku, iaitu orang-orang yang menerima amanah dan selalu mengabaikan amanah. Arabi itu bertanya lagi, bagaimana yang dikatakan mensia-siakan amanah itu? Jawab baginda Nabi SAW, apabila diserahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kiamat. Yang kedua, kemenangan kaum muslimin ke atas Yahudi. Sabda Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin, sehinggalah apabila ada Yahudi yang bersembunyi di sebalik batu dan pokok, maka batu atau pokok itu akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia. Kecuali pokok Gharqad, di mana ia adalah pokok Yahudi. Jadi pokok lain tidak akan bekerjasama dengan Yahudi, tetapi pokok Gharqad yang bekerjasama dengan Yahudi. Boleh Google tengok dalam internet, nanti akan keluarlah gambaran, boleh tengok macam mana pokok Gharqad ini. Jadi pertembungan dengan Yahudi ini sedang berlaku, pertembungan kita dengan Yahudi sedang berlaku. Cuma yang belum berlaku ni, yang inilah
Ya, ini dipanggil orang Yahudi, orang Muslim menewaskan Yahudi, orang mukmin mengejar orang Yahudi, dan sehingga akan bila mereka bersembunyi di sebalik pokok akan bagi tahu. Itu mungkin belum berlaku lagi, tapi as-sira' bainal muslimin wal yahudi itu sedang berlaku pada ketika itu. Yang ketiga, tanah Arab kembali dipenuhi dengan kebun-kebun, tanaman dan sungai-sungai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah harta melimpah ruah di kalangan kamu, sehingga apabila seorang lelaki mengeluarkan zakat, dia tidak menemui sesiapa yang ingin menerima zakatnya. Dan begitu juga tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tanah Arab kembali dipenuhi padang-padang rumput dan sungai-sungai. Ini pun sedang berlaku, tapi belum sempurna, tapi sedang berlaku. Contoh macam harta melimpah ruah, sejak Allah Ta'ala mentakdirkan munculnya minyak di negara Arab, mana harta melimpah ruah. Dan begitu juga tanah Arab kembali dipenuhi pada rumput dan sungai-sungai. Sekarang pun kita perhatikan sedang berlaku proses penghijauan di negara Arab sendiri. Di Padang Arafah di Arab Saudi satu ketika dahulu, di Arafah, dan begitu juga di Muzdalifah dan sebagainya, tidak ada pokok-pokok. Sekarang ini sudah mula ditanam pokok-pokok dan sebagainya. Dan begitu juga di Libya dilaksanakan tebus tanah, di Afrika dan sebagainya, di Mesir, di daerah padang pasir. Dan kalau dulu semasa Nabi di Mesir dulu, Tariq As-Sahrawi, jalan lebuh raya yang melalui padang pasir, dan di kiri kanannya itu sudah dipanggil diusahakan padang pasir. Padang pasir ni memang kita sedia maklum lah, padang pasir, tapi bila dialirkan air, maka membentuk padang hijau sejauh mata memandang. Yang keempat, banyak berlaku pembunuhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlaku al-haraj. Para sahabat bertanya, apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, pembunuhan, kata Nabi. Ini pembunuhan banyak berlaku, dan pembunuhan. Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Dan ini pun sedang berlaku, banyak berlaku pembunuhan, peperangan, dan sesama kaum muslimin pun berlaku pembunuhan. Yang kelima, bertebaran kejahilan, terangkatnya ilmu, berleluasa maksiat, lelaki menjadi sikit berbanding dengan perempuan. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah terangkatnya ilmu, banyaknya kejahilan, berleluasa penzinaan dan minum arak, lelaki menjadi sedikit, dan sebaliknya kaum perempuan menjadi ramai, sehingga bagi 50 perempuan seorang penjaga lelaki yang menguruskan mereka. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian, apakah tanda-tanda besar kiamat? Tanda-tanda besar kiamat bermaksud tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kiamat amat hampir, di mana sebaik saja berlaku, sebaik berakhir tanda-tanda ini, maka kiamat pun akan meletus. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin, fadhakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabata wa tulu'a asy-syams min maghribiha wa nuzula Isa ibn Maryam wa nuzula Isa ibn Maryam wa nuzula
Isa bin Maryam alaihi salam. Karena sallallahu alaihi wasallam ini untuk Nabi Muhammad saja ataupun yang menumpang Nabi Muhammad. Wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathatu khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wa akhiru dhalika narun takhruju min al-yamani tatrudu an-nasa ila mahsyarihim. Sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat hinggalah kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Ini tanda-tanda dipanggil tanda-tanda al-qiyamatul kubra, alamatul qiyamati al-kubra, tanda-tanda besar. Mana sebaik berlakunya itu akan tidak lama, mana kiamat itu sangat-sangat hampir. Iaitu asap dukhan, yang terbitnya asap yang meliputi bumi inilah. Kemudian Dajjal. Dajjal. Munculnya asap yang akan bunuh orang-orang kafir. Asap yang akan bunuh orang kafir. Dajjal, yang kedua Dajjal, kemudian binatang akan terbit Ad-Dabbah, terbit matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa AS, Ya'juj dan Ma'juj, muncul Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 kali gerhana, satu di sebelah timur, satu di sebelah barat dan satu di semenanjung Arab. Dan tanda terakhir ialah api yang terbit dari arah Yaman yang menghalau manusia ke tempat perimpunan mereka. Sahih Muslim, ada hadis dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis ini, tanda-tanda besar kiamat ada 10 semuanya, iaitu yang pertama munculnya Dajjal. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal akan keluar. Jadi susunan ini yang berdasarkan kepada urutan kejadian, insya-Allah, mana urutan kejadian. Jadi apa disebut dalam hadis tadi ini, itu dia panggil secara ijmali, secara dia panggil apa? Secara orang kata apa? Menyatakan apa akan berlaku saat hampirnya kiamat. Tapi dari segi urutan peristiwa itu mengikut susunan para ulama kita. Yang pertama muncul Dajjal. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal akan keluar, bersamanya api dan air. Adapun apa yang dilihat manusia sebagai air, maka sebenarnya dia adalah api. Adapun yang dilihat manusia sebagai api, sebenarnya dia adalah air yang sejuk lagi enak. Maka siapa dari kamu menghadapi yang demikian, maka hendaklah dia berada dalam yang dilihatnya sebagai api, kerana sesungguhnya ia adalah air yang enak lagi baik. Yang kedua, turunnya Nabi Isa AS. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang dirinya berada dalam kekuasaannya, telah hampir akan turun kepada kamu Isa anak Maryam sebagai pemerintah yang adil, di mana ia akan memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi
menggugurkan jizyah, yakni ia tidak menerima dari orang kafir melainkan meluk Islam sahaja. Sebab jizyah ni hanya dikenakan ke atas orang kafir. Jadi bila dia menggugurkan jizyah, kata ulama beri makna bahasanya, maknanya kalau dia ketika dia merangi orang kafir dan dia turun bukan sebagai Nabi lagi, dia turun sebagai salah seorang khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat, dengan mendukung syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menerima dan melainkan keislaman, dan menjadikan harta benda melimpah ruah dengan sebab pemerintahannya yang adil. Namun tidak ada seorang pun ingin menerimanya, dan satu sujud yakni salat lebih baik dari dunia dan segala isinya pada saat itu. Ya'juj dan Ma'juj. Dalam buku ni dia ringkasan. Jadi dia hanya bawa sedikit saja, tapi kalau dalam buku asal tu diceritakan dengan lebih detail lah. Nabi Isa AS ini kita yang lebih detail dalam kitab yang asal dengan hadis yang lebih banyak. Dan di antaranya diturut jelaskan yang turut dikemukakan hadis yang menjelaskan bahawa Nabi Isa AS ketika hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman ketika kewujudan Dajjal dan kemunculannya menjadi alamat bahawa kiamat amat hampir. Nabi Isa akan merintah bumi ini dengan penuh keadilan. Itu lebih terperinci lah, ya. Itu menjadi bukti pada kita, menjadi sebab para ulama menyenaraikan munculnya Dajjal terlebih dahulu daripada kemunculan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa muncul ketika Dajjal sudah pun telah muncul, ya. Itu hadis sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Amru, di mana Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar kepada umatku di mana ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun Nabi tak jelaskan 40 hari atau 40 bulan ataupun tahun, ataupun rawi yang tidak pasti apakah Dajjal tinggal 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu Allah mengutuskan Nabi Isa AS di mana ia seakan-akan Urwah bin Mas'ud. Jadi Nabi Isa ni dari segi wajahnya itu hampir sama dengan sahabat Nabi, iaitu Urwah bin Mas'ud. Nabi Isa akan mencari Dajjal lalu membunuhnya. Nabi Isa AS akan mencari Dajjal lalu membunuhnya. Kemudian manusia akan tinggal selama 7 tahun tanpa sebarang pergaduhan, sekalipun di antara 2 orang. Jadi selepas terbunuh Dajjal dibunuh Nabi Isa AS, dunia akan semakin makmur sangat, sehingga tidak ada langsung perang, tidak ada langsung pergaduhan, sekalipun di antara 2 orang. Itulah hadis Nabi sebut begitu, ya. Kemudian Allah akan menghantar angin sejuk yang datang di arah Syam, ya.
membunuh semua orang-orang beriman sehinggalah tidak kekal di atas muka bumi ini seorang pun yang ada iman dan dalam hatinya walaupun sebesar zarah, melainkan akan mati oleh angin itu. Sekalipun seorang kamu lari menyembunyikan diri ke dalam perut gunung, yakni gua, nescaya angin akan mencari dan membunuhnya. Akhirnya yang tinggal di bumi ialah manusia-manusia jahat yang melakukan kejahatan yang sewenang-wenangnya, umpama burung-burung yang terbang dengan ringan dan bebas dan melakukan keganasan dan kezaliman yang penuh bernafsu, umpama keinginan binatang buas yang bermerajalela. Mereka tidak mengenal ma'ruf dan tidak menentang mungkar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi makna ketika berlaku kiamat, meletusnya kiamat itu, dunia tidak ada orang Muslim lagi. Ya, tinggal orang kafir sahaja. Ya. Dalam kitab asal tu maknanya kalau nak tahu lebih sempurna tu kena tengok kitab asal, insya-Allah. Kitab asal ni kalau nak baca pun panjang lah, dia ada lebih kurang 400 muka surat. Tapi kalau sahabat-sahabat nak, boleh nak kongsikan nanti, insya-Allah boleh dapatkan lah, baca sendirilah, nak kena baca sendiri. Kemudian turun Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, Zainab bin Jahsy, isteri Nabi SAW, menceritakan Nabi SAW masuk menemuinya dalam keadaan gemetar. Lalu baginda bersabda, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kecelakaan bagi orang Arab kerana kejahatan yang telah hampir. Telah terbuka hari ini dinding menutup Ya'juj dan Ma'juj seluas ini. Lalu Nabi SAW membuat bulatan dengan dua jarinya. Ya, dengan dua jari ini buat bulatan, iaitu ibu jari dan jari telunjuk. Jari telunjuk, ibu jari. Jadi sekarang ni tembok yang dibina oleh Zulkarnain yang menghadang Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka, sudah tertembuk dengan seluas ini. Itu zaman Nabi 1400 tahun lalu. Sekarang tak tahu luas mana. Nabi SAW membuat bulatan dengan dua jarinya, iaitu ibu jari dan jari telunjuk. Lalu aku, yang Zainab, bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dimusnahkan sedangkan masih ada orang yang saleh di kalangan kita? Jawab Rasulullah SAW, ya, jika sekiranya banyak kejahatan dan melata kejahatan di atas muka bumi ini. Yang keempat, munculnya binatang bumi, dabatul ardi. Nah, dabatu binatang al-ardi, bumi. Allah SWT berfirman, dan apabila sampai masalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj tadi ni dalam kitab yang asal yang bukan ringkasan pun banyak dia uraian dia, hadis lebih banyak. Kalau nanti nak kongsikan nanti, insya-Allah ingatkanlah Irfan ke ataupun Akif, ingatkan lah, nanti nak akan bagi, insya-Allah, kitab yang asal. Munculnya binatang bumi, Allah firman, dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka, yang akan bercakap kepada manusia bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Surah An-Naml, Surah Al-Naml ayat 82. Ya. Karena idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ini ayatnya, surah An-Naml ayat 82. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, 3 perkara apabila keluar maka tidak berguna lagi iman orang yang tidak beriman sebelumnya, atau orang yang tidak berusaha mencapai kebaikan pada imannya. Yakni
yang tidak berusaha untuk bertaubat, yang tidak berusaha untuk beramal saleh, iaitu terbitnya matahari dari arah barat, Dajjal, muncul Dajjal dan binatang bumi. Dalam kitab yang asal ada diceritakan lebih lanjut lah binatang bumi ini. Iaitu dabatul ard adalah ungkapan Al-Quran mengenai binatang yang akan muncul kepada manusia bila saat kiamat amat hampir. Jenis, bentuk dan keadaan haiwan ini hanya Allah mengetahuinya. Hikmah munculnya haiwan ini ialah untuk menunjukkan perbezaan antara mukmin dan kafir, di mana haiwan ini akan memberi cap atau tanda kepada orang beriman dengan menunjukkan keimanannya, dan memberi cap tanda kepada orang kafir yang menunjukkan kufurannya. Pada ketika itu tidak berguna lagi iman orang yang tidak beriman sebelumnya. Perihal binatang ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat tadi, juga dinyatakan Rasulullah dalam hadis baginda. Antaranya diriwayatkan dari Abdullah bin Amru yang menceritakan, adalah hadis Nabi yang menceritakan, kemudian yang kelima, terbit matahari di arah barat. Dalam kitab tafsir, kalau tak silap ananya dinyatakan, tak pasti dan tafsir mana, tapi ada dinyatakan dia terbit daripada mana, yang diterbit daripada mana terbitnya, keluarnya binatang. Sebab dabatul ard di mana dia terbit daripada bumi, binatang ni keluar daripada bumi. Tak ingat dia binatang ni terbit daripada, nanti kita rujuklah insya-Allah, tapi memang ada dinyatakan dalam tafsir, sama ada daripada Safa atau Marwah, itu dia terbit daripada itulah, daripada, insya-Allah untuk kepastian tu kita tengok dalam tafsir insya-Allah. Kemudian terbit matahari dari arah barat, sabda Rasulullah SAW, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah matahari muncul dari sebelah barat. Maka apabila matahari muncul dari sebelah barat, maka akan berimanlah manusia keseluruhannya, sedangkan hari itu, sebagaimana firman Allah, tidak berfaedah lagi iman seorang yang tidak pernah beriman sebelumnya, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Keenam, munculnya asap. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu memberi peringatan kepada kamu 3 perkara. Pertama, asap yang akan mengenai orang beriman menyebabkan ia seperti mendapat sesema, dan akan mengenai orang kafir lalu bertiup menembusinya sehingga keluar dari lubang pendengarannya. Yang kedua, binatang, dan yang ketiga, Dajjal. Menurut Imam Ibn Katsir, hadis ini sangat baik. Jadi kelihatan pada zahirnya asap ini berbeza dengan asap yang terakhir, yang mematikan orang beriman, yang hanya meninggalkan orang kafir sahaja. Yang ke-7, 8 dan 9, 10 semua, 7, 8, 9 berlaku gerhana, 3 kali gerhana. Satu di sebelah barat, satu di sebelah timur, dan satu di sebelah tanah Arab, sebagaimana hadis Sahih Muslim, di mana Nabi SAW dan sebelum ni pun sudah nyatakan dalam hadis yang kita kemukakan tadi tu, awal tadi. Itu menjadi dalilnya lah. Kemudian keluar api dari arah Yaman. Tanda ini adalah tanda terakhir kiamat, sebagaimana Nabi SAW bersabda tadi. Dan tanda terakhirnya ialah api yang terbit dari arah Yaman, yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan mereka di mahsyar. Sahih Muslim, hadis dalam Sahih Muslim. Sebab itu tak betul, ada dalam internet tu, ada diviralkan api terbit daripada Yaman, keluar api.
Itu kadang-kadang kalau dah keluar api itu, kita pun tak hidup lagi lah, kita pun tak ada atas muka dunia. Kan itu adalah yang terakhir, terakhir kiamat yang menghalau. Itu tanda terakhir yang muncul, yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan itu, mahsyar. Jadi terbitnya api daripada bumi ini benda yang biasa. Kan bila berlaku gempa bumi atau berlakunya letusan, hampir ke letusan gunung berapi dan sebagainya, itu biasa. Tapi yang ini luar biasa, kerana bila berlaku terbitnya api, terus akan terjadi letusan kiamat dan yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan mahsyar. Keadaan ketika tercetusnya kiamat. Okey, kita berhenti di situ hari ini, insya-Allah. Ada berapa muka surat lagi? Ada 40 muka surat lagi, 30 muka surat. Maknanya majlis kita ni tak habis 15 majlis lah. Mungkin akan jadi mungkin 18 lah, 18 majlis. Walaupun kita sudah pun berada di hujung-hujung lah kiamat. Kemudian sampai ni qada dan qadar, dan tajuk yang paling hujung iaitu tentang perkara yang menggugurkan iman, menjadikan seorang itu kafir. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah besok hari Khamis. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, besok boleh insyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, insyaAllah. Ya. Okey, nak putuskan lah, insyaAllah ya.